Baik, mana agaknya? Kitab baru sampai mana? Kitab baru 155. Larangan minum khamar. Betul. Perenggan Al-Hasan Al-Basri. Abu Laid As-Samarkandi riwayatkan Asma bin Yazid. Ya, insyaAllah. Sejak ya. Sebentar saya nak share. Oh, lambat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasul minin. Allahumma ghnina bihalin harami bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa juga akhirnya kita setelah 4 bulan hampir 4 bulan, 4 purnama, lebih pada 100 hari kot. Habis pun raya, habis pun bulan Ramadan, habis tarawih, apa semua cukup. Baru kita jumpa hari ni. InsyaAllah panjang lagi umur kita. Lagi berkat kita mulakan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala. Hari ini masih kita dibagi peluang untuk meneruskan pengajian kita. Mudah-mudahan pengajian yang sebentar ini, yang sedikit ini, kita dapat bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala di yaumul mahsyar, insyaAllah. Syukur kita masih lagi bernyawa lagi, masih bagi kita belum di kampus, masih belum ditanam lagi, betul? Bahasa kasarnya, masih belum disimpan, hidup lagi kita, boleh datang lagi. Ada kawan-kawan dah pergi dah, ada yang kena virus dah pergi dah. Kita ni Allah bagi peluang yang hebat untuk meneruskan pencarian kita, bekalan kita nak menghadap satu lagi alam yang dipanggil oleh orang Indonesia yang menulis dalam kitab Hidup Sesudah Mati, ya, B. Arifin, ya, penulis lama, terkenal dengan kitab dia, buku dia yang lama, Samudra Al-Fatihah. Diterangkan bab Fatihah tu hebat. Bab kematian, hidup sesudah mati. Maksudnya apa? Kita ada satu lagi, dibangkitkan hari akan datang. Ni, ya,
Sebab tu beringatlah kita sampai ke tahap sekarang ni, daripada PKP sampai ke PKPP. Betul? Tu. Hanya kena renung hebatnya peringatan Allah Ta'ala. Kita tengok, ya, tengok tajuk kita masih lagi kita teruskan, Kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa. Muka surat 155, kitab baru, kitab lama muka surat 194. Betul. Bab larangan minum arak ataupun khamar. Itu. Muka surat 155, insya-Allah. Perenggan yang di bawah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama kita baca, insya-Allah. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Asma binti Yazid radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang minum khamar ataupun arak sehingga masuk dalam perutnya, maka tidak diterima sembahyangnya 1 minggu, yakni 7 hari. Dan bila sampai mabuk, yakni hilang akal, maka tidak diterima sembahyangnya 40 hari. Dan jika mati sebelum taubat, mati kafir. Dan jika bertaubat, maka Allah akan menerimanya taubat. Dan bila mengulangi lagi, maka layaklah Allah akan memberinya minum dari tinatil kahba'al, yakni darah campur nanahnya ahli neraka. Allah, tuan-tuan. Ini diingatkan yang dipanggil kepada orang-orang yang panggil kaki botol. Betul? Bukan dia jual botol. Kaki minum benda yang dipanggil kencing syaitan dalam botol tu. Allah, tuan. Ni, tolonglah. Kadang-kadang orang tak perasan. Betul? Main-main, cuba-cuba sikit-sikit, tak apa, sikit, setitik, tak apa. Tak. Dah kata dulu dah zaman Rasulullah dah kata haram, tetap haram. Tuan-tuan, ya, jangan main-main dengan Allah Ta'ala. Jangan bermain-main. Kita kena ada bab takut. Kita kena ada bab malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bimbangkan ancaman Allah Ta'ala bila? Kadang-kadang dibagi terus. Ni, sekarang tengah dibagi lagi. Tak habis lagi. Hari ni naik lagi numbers. Betul? Naik lagi kes hari ni. Dah ada kluster baru pula di Kuching, tidak saya. Tu. Maksudnya benda yang berlaku sekarang ni tak pernah dicerita pun oleh orang-orang tua-tua kita dulu. Tak pernah dicerita pun ulama-ulama dulu. Yalah, ulama baca hadis 40, hadis akhir zaman, betul. Tapi yang berlaku sekarang ni ada tak diceritakan? Sejak saya kecil belum pernah dengar cerita Corona 19. Betul? Yang kita dengar dulu apa? Wawasan 2020. Betul? Allah, tuan-tuan. Tu. Corona tak pernah. Toyota Corona ada. Betul. Saya pernah tengok pasal bapak saya beli kereta Corona, Toyota Corona. Lepas dia pakai Nissan Sunny, dia pakai Toyota Corona. Canggih waktu tu kampung. Baru dulu dia beli baru, dia tak main second hand, beli baru terus. Toyota Corona. Tu ada. Yang Corona 19 ni tak ada. Tak dicerita pun ulama zaman dulu. Benda yang dipanggil orang putih unexpected. Memang tak disangka berlaku. Tapi itulah hebat zaman sekarang ni. Bila dah nampak macam tu, maksudnya Allah sayang tak kita? Sayang sebenarnya. Dihantarkan binatang kecil tu sampai kita terpaksa create SOP baru. Sampai ke tahap tak boleh sembahyang di surau, di masjid. Sekarang nak masuk boleh kena tanda tangan dulu. Kena mohon dulu. Sebelum ni kena mohon dulu, betul? Isi borang. Sekarang ni masih lagi isi borang juga. Register. Takut tak muat masjid. Sekarang dah bukan tak muat masjid.
Faham tak faham? Dah dibagi dah. Sampai merayu Dr. Izhar daripada UKM tu, merayu dalam video dalam grup WhatsApp. Mohon orang-orang Bangi datanglah ke masjid sana, dah boleh semayang, datanglah masjid. Allah, tuan-tuan. Punyalah seronok tak semayang masjid tu. Ya, dah seronok 4 bulan tak semayang masjid, tarawih tak pergi, semayang raya tak pergi. Semua kat rumah berkumpul dia. Punyalah pandai sekarang, betul? Boleh baca khutbah di rumah, live streaming. Imam yang ada minta maaf. Semua dah ada allowance di kat rumah, betul? Allah. Tiap-tiap rumah ada dia punya tukang baca khutbah. Macam-macam style ada. Sampai ke penyapu pun pakai di tongkat kubah. Tong sampah pun pakai. Allah Akbar. Tu. Maksudnya apa? Allah peringatkan kita, hebat tak hebat? Hebat. Pasal tu kita ni hati-hati perempuan. Sambil-sambil Allah hantar kuman virus tu, Allah hantar pula hadiah yang hebat. Ada tak? Semenjak PKP, ada tak hadiah yang hebat Allah bagi? Ada, tuan-tuan. Al-Quran live daripada TV Malaysia, TV Al-Hijrah. Habis dah PKP, tak puas hati lagi, tak pula ulang balik, dia panggil My Quran Time. Betul? Hadiah yang hebat. Seumur hidup saya daripada kecil tak pernah tengok pun orang baca Quran live 4 jam terus diulang. Bukan baca je, tadabbur, diterjemah, ditajwidkan, diajar pula bab tajwid, bukan sikit. Ya, ditilawahkan pula 2 orang qari, Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi. Dua-dua Terengganu kan. Orang ni 9 tak tahu ke mana. Tu faham tak faham? Ya, kena rendong tu. Nampak? Dua-dua sekarang alim ulama sampai melangkau alim ulama daripada Terengganu sampai ke Pasir Gudang. Tukku Pasir Gudang. Kenal? Tu hebat, tuan-tuan. Dia tak duduk di kampung Terengganu, merayau terus nak sebarkan Islam, nak menangkan Islam. Allah hadiahkan Quran waktu PKP sampai sekarang My Quran Time. Ada follow atau tak ada follow? Ada follow tak ada follow? Tolong follow. Tolong ikut. Kalau tak ikut, tuan-tuan, agak-agak boleh jawab kita besok dengan Allah Ta'ala akhirat besok. Dulu TV Malaysia ada tunjuk tak Quran? Ada ya Allah. Tengok tak? Tak dan ya Allah. Boleh jawab je tuan-tuan? Bukan suruh pikul Quran, bukan suruh pikul kitab besar, tak. Depan mata. TV bukan kecil kat rumah, betul? Sebesar-besar TV kat rumah sekarang. Tak main TV 14 inci, 12 inci zaman kita tu. Zaman kita tu zaman 36 inci, betul? Siap ada kaki, ada roller shutter lagi. Horizontal, betul? Color. Dulu daripada tak ada color, pasang booster, pasang color. TV 3 start color. Sekarang confirm kaki pun tak ada, apa melekat kat dinding terus. TV kena kencing manis, betul? Tu. Nampak? Mewahnya kita TV, sebesar-besar TV. Allah bagi TV bukan untuk tengok cerita movie saja, tuan. Tak salah tengok movie yang elok-elok lah. Tapi sekarang Allah bagi Quran dengan tadabbur, dengan terjemah, dengan tilawah, dengan lagu, dengan belajar bahasa Arab, satu patah, bukan banyak, satu patah tu dideliberatkan, didefinisikan macam-macam. Kalau kita tak ikut, tuan-tuan, hadiah yang Allah Ta'ala bagi tu, kita diibaratkan macam Yahudi yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah, setengah daripada Al-Baqarah, daripada 286 ayat, 140 lebih tu cerita pasal Yahudi, perangai Yahudi yang hebat, yang perasan, dipanggil the chosen one. Betul? Kaum yang terpilih. Dia perasan pasal dia pernah makan barang-barang syurga, makanan syurga. Dia minta kepada Nabi Musa, dibagi Allah Ta'ala. Tu surah Wattini Wazaitu. Betul? Cerita makanan syurga yang dibagi kepada orang Yahudi. Semua dia rasa. Itu dia perasan hebat. Tapi memang sebijak-bijaknya manusia. Kata Ustaz Fazrul tu, yang ajar tadabbur tu, memang dia pernah belajar. Dia tu bukan ustaz kan, dia belajar biologi kimia. Nampak? Tapi dia tersentak bila orang Yahudi sentak dia.
Kamu Muslim, ya. Kamu ni teroris, dia kata. Di US. Masa itulah dia teringat. Pasal apa? Yahudi tu bacakan ayat Quran. Dia tak ingat ayat apa. Dibacakan ayat Quran ni, perangai manusia, perangai orang Islam. Dia boleh hafal Quran, cuma dia tak beriman. Ni. Terangkat dia, terasa dia, malu dia dengan Yahudi. Yahudi boleh hafal Quran, dia sendiri jadi boleh belajar biokimia, biologi, kimia, dia tak boleh ikut Quran. Akhirnya dia ambil keputusan cari Al-Quran. Tu sekarang dia boleh tadabbur, tuan-tuan. Tu cuba renung satu patah dia bacakan contoh-contoh daripada buah durian Musang King sampai durian Tupai King. Betul. Saya ikut, tuan-tuan. Baru ni daripada buah mangga sampai ni. Betul tak betul? Dia tunjuk benda ni. Pasal apa dia tunjuk benda ni? Ikon 2020. Apa dia? Ni dia. Besok cucu kita, cicit kita tengok, cicit kita terpakai pula kat farmasi, pakai emas ni balik. Ish, teringat atuk dia. Ni tahun 2020 dulu ada. Pasal apa? Dulu Corona 19, dia kata. Teringat tak? Teringat. Ni jadi ikon. Tak payah ikon artis. Ini jadi ikon, tuan-tuan. Besok. Ni diceritakan dalam Al-Quran. Barang itu. Batu peringatan Allah Ta'ala tu. Carilah jalan, tuan-tuan. Cari jalan, duduk depan TV tu. Bukan tengok movie. Tengok Quran macam mana. Nota. Macam-macam orang buat nota, tuan. Ambil lah. Saya pun ambil. Pasal saya pun tak mengaji banyak bab Quran. Ya? Kena belajar lagi. Kita masih belajar lagi. Teruskan. Untuk apa? Untuk panduan kita hidup. Untuk kita meneruskan hidup ni, kena ada pandu. Siapa yang pandu kita? Allah Ta'ala. Itulah yang nak mandu kita. Jangan dengan syaitan, jangan benda lain, jangan bab manusia, jangan bab benda lain. Yang memandu kita adalah Al-Quran, ialah Allah Ta'ala. Panduan kita Quran. Boleh, tuan-tuan? Tu. Bab tu kata Tokku Pasir Gudang, orang Terengganu, Ustaz Esa Draman. Apa dia pesan? Kita ni hidup, nak tidur dulu, kita ni dah risau bila jauh dengan Allah Ta'ala, kan? Kita ni leka daripada kereta elok, kereta jalan atas raya, sekarang dah nak sampai ke tahap kereta nak terbang, betul? Tak lama lagi kereta terbang. Nampak? Dah nampak dah kereta, dah ada di US, ada hantar ubat, hantar emergency pakai drone, kereta yang guna drone. Rupanya Malaysia lagi hebat, hantar dadah pakai drone. Apa? Bisnes lagi hebat, betul? Tak nampak polis. Baru ini tahu apa? Allahu Akbar, tuan. Member dah lama dekat sepadan guna drone. Ingatkan main-main tu nak ambil gambar, rupanya bisnes hebat. Hantar syabu, hantar heroin, semua cukup. Ni. Mungkin Allah nak bagi peringatan kita. Takut kita ni melilau, asyik nak melayang-layang besok. Dapat kereta, tak main kereta Pro 2, Pro Myvi apa. Dia yang main Myvi yang terbang tu besok. Tu. Allah bimbang agaknya. Dihantar kita peringatan yang hebat. Apa dia? Tu. Datang kecil tu. Coronavirus 19. Untuk apa? Pasal kita ni leka. Leka yang amat sangat. Contoh simple kan. Sekarang dah tak boleh salam, betul? Dulu kita ada peluang untuk bersalam. Salam tu sampai 5 tahun dah bersalam, tak kenal jiran tu. Salam je tu. Allah, tuan, sombongnya. Salam lah elok-elok, tengok muka dia. Sekarang boleh salam tak? Tak boleh. Habis. Nampak? Nak salam mak bapak sendiri pun dah risau. Kan aku salam, mati pula bapak aku. Betul? Gitu. Sampai ke tahap tu, tuan. Allah ajar kita. Pasal apa? Kita memang kurang ajar. Tu perangai kita. Apalagi Ramadan pun sama juga. Dulu Ramadan kita kadang main-main, nak datang tarawih tidak, nak datang tarawih tidak. Sibuk dengan bab minta darah. Betul. Bab buka puasa, bab nak makan. Allah, tuan-tuan. Sekarang ni Allah bagi Ramadan, duduk rumah, buka puasa, sahur di rumah. Jimat tak? Jimat, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ada yang tak jimat terus. Online saja. Tak berhenti orang talahuk. Habis PKP apa tu? PKP betul. Keluar. Sekali keluar. Gemuk-gemuk semua. Makan tak berhenti. Order macam-macam. Tak berhenti. Tak bergerak. Yes, bergerak waktu bila? Waktu semayang. Jogging tak boleh, apa tak boleh kan? Gemuk semua. Allah. Tu.
nikmat kita memang hebat dapat nikmat. Dia dapat nikmat tu dikurung macam mana pun memang tetap kenyang. Ni kena renung macam-macam Allah ajar kita tuan. Tu sampai tak boleh beraya, sampai tak boleh tarawih, sampai tak boleh jumpa ibu dan ayah kita. Ni pengajaran yang hebat Allah tunjukkan. Maksudnya kita beringatlah. Dah ada peluang untuk surau, dah ada peluang untuk masjid, datanglah masjid. Pujuk kawan-kawan kita. Cari jalan, jangan maki dia, jangan hamun dia, jangan kita kutuk-kutuk dia. Kau tak pergi surat Al-Kahfi, masuk neraka kau. Janganlah macam tu. Akhirnya dia merajuk, dia pergi sembahyang mana? Masjid negara. Siap isi borang lagi, betul? Allah, jangan. Manusia ni sensitif kan. Kena baru lepas PKP, betul? Tak boleh tegur. Tu. Janganlah bagi kosong masjid. Ya. Baru ni masjid apa? Kembaya pun dah merayu dah. Berapa orang? 100 lebih je. Ya? Dah 300 lah. Kalau kapasiti betul-betul berapa? 600. Separuh. Penduduk berapa? Takkan penduduk 100 lebih kan? Tu. Lepas saya kuliah tu, saya pergilah merayau tepi laut. Jam. Semayang kat tepi laut. Jam. Bukan mampan lagi lah. Jam. Kami tak dadan. Kita nak tengok, lama dah tak tengok laut. Nama Polisen tapi tak tengok laut lama dah. 3 bulan sekali tengok, penuh jam. Terpaksa lari tempat cerapan tengok anak bulan tu kan. Baru nampak situ. Tu. Allah tuan-tuan, orang menghadap laut macam tak pernah jumpa laut tuan-tuan. Tiap-tiap minggu. Tu. Nampak? Dia terlupa peringatan Allah. Jangan main-main. Depan laut pun waktu sembahyang macam mana, waktu zuhur macam mana, waktu asar. Jangan sampai Allah perintah satu masa, ni Allah kita dibagi yang kuman yang tak nampak ni pun Allah bagi pun tak diceritakan orang. Bayangkan kalau Allah suruh perintah, tengok orang tu main laut, tak tutup aurat dan macam-macam, main buat maksiat lagi. Allah perintahkan satu malaikat, dihentaknya satu kepak air laut tu, apa jadi tuan? Dengan taman selasih lagi habis tuan. Jangan main-main. Tu kena renung kita. Janganlah, cari jalan untuk pujuk sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, kasih sayang, buat dia masuk ke masjid atau ke surau. Datanglah ke masjid. Jangan sampai datang lagi bala yang lagi hebat daripada yang sekarang ni. Kita bimbang tuan-tuan. Tak masuk kitab lagi ni. Tu. Boleh tuan-tuan, pujuk. Yang cantik tu My Quran Time. Follow lah. Nak mana? Semalam ditunjukkan video tu, budak 2 tahun pun dah standby pukul 12 tengok tuan. 2 tahun. Kita jangan sampai tunggu 200 tahun kan. 2 tahun boleh tengok Quran, takkan tak malu kita. Nampak? Cari jalan tuan-tuan. Pujuk keluarga kita. Kan cantik Quran tu. Jadi panduan kita. Jangan dibiarkan. Tu. Pasal apa? Salah satu soalan dalam yang lahat, ada tak bab Quran? Ada. Ditunjukkan kitab. Kitab apa ni? Kalau mengaji, alhamdulillah. Orang dah view My Quran Time tu 21 juta. Kalau kita tak ada dalam satu portion kat situ tuan-tuan, apa nak jawab? Ni dah masuk juzuk kedua dah sekarang ni. Cuba renung. Siap ada buat slide semua cukup. Synopsis, dia punya resolusi, conclusion semua cukup. Tengoklah bab-bab tu. Pujuk keluarga kita. Jangan tengok rumah lain, jangan sibuk rumah lain. Dalam rumah kita tu pujuk. Jangan keraskan hati. Tu nak tidur pun ingat Allah Ta'ala, nak bangun tidur pun ingat Allah. Tu salah satu yang kata Tokku Pasir Gudang kata apa, pesan cara kita nak, cara emergency sekarang ni dah kritikal sangat, nak dekatkan kita dengan Allah Ta'ala nya. Itulah satu portion ni, nak tidur tu dengan Allah Ta'ala, dengan wuduk kita, dengan al-muq kita, dengan surah kahfi kita, dengan zikir kita. Boleh tuan-tuan? Bangun tidur, ingat lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak mati yang hebat, yang ditunjukkan oleh Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Habis dah Tuan Guru tuan-tuan. Kita dah tak ada ulama lagi dah. Berapa kerat lagi ulama tinggal. Yang selevel Tuan Guru Ismail Kamus dah habis dah. Yang selevel Tuan Guru Harundin habis, jauh ke USA dah. Tu. Tinggal apa sekarang tuan? Tu. Cari jalan, terbitkanlah generasi muda yang ni, cari, jangan sibuk dengan bab pembangunan dunianya. Pembangunan dalam kubur tu penting. Cari jalan untuk terbitkan ulama yang akan datang. Balik pada kitab tadi. Mana tadi? Ni, maksudnya kita ni jangan sampai ke tahap minum arak,
Diceritakan sini siapa yang minum arak sehingga masuk dalam perutnya, yang pertama diterima, tidak diterima 1 minggu ataupun 7 hari sembahyang dia. Yang kedua, bila sampai mabuk hilang akal, maka tidak diterima sembahyangnya 40 hari. Ini sama level orang yang niat hati nak berjumpa Tok Bomo, kata Datuk Seri Kamus. Orang yang niat hati, bukan belum langkah lagi, belum selangkah lagi, dia niat aku nak jumpa Tok Bomo, aku nak kerjakan orang tu, nak sihirkan orang tu. Dia niat aja 40 days.